Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan saya iaitu Kumpulan 6 terdiri daripada 20 orang ahli akan mengadakan satu forum yang bertajuk Konsep Insan Amat Penting dalam Melahirkan Generasi Berwawasan Falsafah Sejahtera. Oleh itu, saya mempersilakan Muhammad Ashraf selaku moderator pertama untuk memulakan forum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Ibrahim sebagai moderator pertama yang akan menjelaskan tentang konsep insan. Ahli-ahli panel saya iaitu Faizah, Amira dan Renu. Konsep insan ini adalah manusia atau makhluk yang sangat teristimewa ciptaan Tuhan kerana mereka dikurniakan akal untuk berfikir, boleh menerima ilmu pengetahuan serta berkehendak. Dengan itu, setiap benda yang hidup yang tidak boleh menerima ilmu dan berkehendak ini dinamakan manusia. Sebagai contoh, haiwan yang merupakan benda yang hidup malah tidak mempunyai akal untuk berfikir dan menerima ilmu. Oleh itu, kita dapat lihat kejadian manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Seterusnya, saya mempersilakan moderator kedua untuk meneruskan perbincangan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Ashraf. Baiklah, ilmu jiwa telah digunakan dalam maksud yang lebih luas dari segi istilah psikologi. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan dan tanggapan, tetapi juga segala kanyalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Dengan mempunyai ilmu tersebut, kita dapat melahirkan insan-insan yang memiliki ilmu pengetahuan dalam agama Islam, mempercayai akan rukun-rukun iman serta beramal dengannya, mengerjakan amal ibadat dan kebajikan untuk dirinya, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Selain itu, dengan memiliki kepandaian atau kemahiran hasil daripada ilmu pengetahuan yang dipelajari, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan mengamalkan gaya hidup Islam yang sejati. Seterusnya, saya mempersilakan moderator yang ketiga untuk meneruskan perbincangan ini. Dipersilakan. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian berupa dan memiliki fokus pembahasan berupa kehidupan sosial dan gejala-gejala sosial yang terdapat di sekitar lingkungan masyarakat. Seterusnya, kami teruskan forum kami dengan penerangan ahli-ahli panel kami. Dipersilakan. Generasi yang berwawasan merupakan pelapis dan peneraju kepada kemajuan dan pembangunan negara ini. Kerana sering kita dengar, generasi yang berwawasan merupakan sebagai pemangkin pembangunan negara, betul? Isu generasi berwawasan telah mencetuskan polemik dalam kalangan masyarakat kita. Isu generasi berwawasan menjadi amat penting untuk diberikan perhatian dan tumpuan yang sewajarnya kerana mereka merupakan nadi negara. Oleh itu, usaha untuk melahirkan remaja yang berwawasan semakin diberikan keutamaan. Apakah cabaran-cabaran dalam melahirkan generasi yang berwawasan? Kemahiran dalam penggunaan ICT, perkembangan global, teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai misi nasional ini. Pendidik perlu bersikap proaktif dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ilmu ICT mesti didahului dan dikuasai oleh pendidik kerana mereka merupakan golongan yang akan menyebarluaskan kepada pelajar. Bagaimanakah konsep insan dapat melahirkan generasi yang berwawasan? Kemakmuran dan kesejahteraan negara. Hal ini kerana masyarakat memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana negara yang aman dan tenteram. Salah satu ciri masyarakat ialah memiliki budaya. Budaya yang baik serta sopan perlu disemai dalam diri masyarakat bagi mewujudkan generasi yang lebih berwawasan. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung sesuai sebagai satu pepatah yang perlu didukung oleh setiap masyarakat. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pembangunan modal insan ini sebenarnya amat penting dalam menghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang bagi melahirkan kepribadian yang berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya modal insan ini dapat disifatkan seperti tiang utama, di mana tiang utama merupakan salah satu barang yang
amat penting dalam membentuk dan menguatkan suatu bangunan. Jikalau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tiang utama itu tidak berkualiti, maka bangunan-bangunan yang menggunakan tiang tersebut untuk membentuk akan mudah ceroboh dan juga mudah rosak. Begitu juga dengan sesebuah negara dan organisasi. Tanpa sumber manusia ataupun model insan yang tidak berkualiti, negara atau organisasi tersebut akan menjadi lemah dan juga mereka akan menghadapi banyak masalah-masalah pada masa akan datang. Terima kasih. Apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi untuk melahirkan generasi yang mempunyai modal insan? Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya, peningkatan masalah sosial adalah antara cabaran yang amat serius buat pada masa kini dalam kalangan belia. Pada era ini, semua perkara dapat diakses dengan mudah dan ini menyebabkan semua manusia membuat kejahatan. Untuk menangani masalah ini, ramai orang perlu memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Apakah fokus utama pembangunan insan dari segi psikologi? Fokus utama pembangunan insan perlu ditumpukan kepada 4 dimensi diri. 4 dimensi diri tersebut adalah akal, rohani, fizikal dan tingkah laku manusia. Bagi akal, ia perlu diisi dengan pengetahuan, manakala bagi rohani, ia perlu diisi dengan pengabdian kepada Allah ataupun kesempurnaan ibadah. Bagi fizikal pula, ia perlu diisi dengan riadah, manakala bagi tingkah laku manusia, ia perlu diisi dengan kebaikan atau akhlak mulia. Dengan keempat-empat elemen ini, proses pembangunan insan akan menjadi seimbang. Dengan kurang salah satu daripada elemen ini, proses pembangunan tidak akan menjadi seimbang. Di sini saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Nurin, iaitu panel keempat kita, berkaitan bagaimanakah cara generasi muda dapat melahirkan semangat berwawasan dari segi ilmu jiwa. Caranya, pembangunan sesebuah negara yang harmoni dan aman adalah datangnya daripada sikap seseorang insan yang berfalsafah dan mempunyai nilai murni yang terpuji. Ini menunjukkan kepribadian jiwa yang murni dapat membentuk seseorang insan. Generasi yang berpengalaman memainkan peranan penting dalam membimbing dan menjadi cerminan mulia kepada generasi muda. Sejauh manakah aspek psikologi dapat melahirkan model insan yang berwawasan? Melalui aspek psikologi, seperti kemantapaan ilmu pengetahuan serta kesihatan fizikal dan mental, dapat melahirkan model insan yang berwawasan. Ilmu pengetahuan yang luas perlu disemat oleh generasi bagi menjauhi gelaran katak di bawah tempurung. Kesihatan fizikal dan mental juga penting dalam melahirkan model insan yang berwawasan. Hal ini kerana generasi yang memiliki kecergasan fizikal dan mental dapat melahirkan semangat wajar diri tanpa mengenal pasti istilah putus asa supaya dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan generasi negara lain. Kes polis semakin berleluasa terutama dalam kalangan pelajar sehingga menyebabkan kematian. Apakah langkah yang boleh dilakukan oleh masyarakat bagi membendung masalah ini? Orang dewasa dalam kelompok masyarakat perlu menjadi model untuk dicontohi oleh anak-anak muda. Jika orang dewasa mahu melakukan perbuatan yang tidak baik, janganlah di depan anak-anak muda. Nanti akan dituduh seperti ketam menyuruh anaknya berjalan dengan betul. Kita juga sebagai masyarakat perlulah bertanggungjawab dalam mendidik belia agar menjadi seseorang yang prihatin dan berkasih sayang. Mengapa ilmu sosiologi penting bagi masyarakat? Boleh jelaskan? Tujuan mempelajari ilmu sosiologi adalah untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan juga pola-pola umum kerana sosiologi meneliti dan juga mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum dari interaksi antara manusia dan juga tentang sifat, bentuk, isi dan struktur masyarakat. Oleh itu diharapkan bahawa ilmu sosiologi ini dapat memberikan wawasan akademik kepada kita semua.
Saran terakhir saya kepada saudara Ikram, iaitu panel terakhir kita. Apakah perkara yang perlu dilakukan oleh kumpulan sasar ini bagi menjayakan matlamat mereka? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulakan ucapan saya ingin berterima kasih kepada moderator. Okey, pada pendapat saya, melalui perbahasan ilmu kemasyarakatan, kita boleh menguraikan kepada beberapa contoh. Seperti menuntut ilmu dengan pergi ke sekolah ataupun menyertai pelbagai program yang mengandungi unsur-unsur ilmu pengetahuan. Selain itu, kita juga boleh mengamalkan sikap yang mulia dengan mengamalkan sifat nilai-nilai murni seperti bekerjasama, prihatin, penyayang, toleransi dan sebagainya. Seterusnya, kita juga boleh sentiasa mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian agar kita dapat membuat penilaian dalam sesuatu perkara dengan bijak. Okey, dan seterusnya pula yang terakhir, kita juga boleh menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan serta orang lain agar mereka dapat dipengaruhi dengan perbuatan kita. Okey, terima kasih. Sedikit rumusan yang dapat dibuat daripada forum ini ialah kita perlulah mengetahui tentang konsep insan amat penting dalam melahirkan generasi yang berwawasan falsafah sejahtera supaya generasi muda lebih berpengetahuan dalam masa akan datang. Sekian sahaja forum dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.